Tidak ada satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mana-mana para anbiya kecuali Nabi mempunyainya dan lebih hebat lagi. Kalau Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, dapat memukul batu dan memancutkan air, itu adalah perkara yang wajar karena mata air yang ada di gunung pun itu adalah daripada batu juga. Tapi untuk memancutkan air daripada tangan, perkara yang lebih luar biasa. Kalau Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan yang dapat mentadbir segalanya, termasuk hayawan, dan boleh berbual dengan hayawan, dengan burung hudhud, dengan semut, dan seterusnya. Baginda Rasulullah boleh berbual dengan pokok. Kita tidak ada dalam sejarah Nabi Sulaiman bercakap dengan pokok. Yang ada dengan binatang ada, tapi baginda Rasulullah bercakap dengan pokok. Macam mana bercakap dengan pokok? Naam, dalam Sahihul Bukhari nanti kita akan sampai kepada babnya. Nabi berkhutbah di atas al-jidh'. Jidh' itu pokok korma, bahagian yang lebih dekat dengan tanah, itu namanya jidh', kaki pokok korma. Itu menjadi tempat sandaran Nabi dahulu ketika berkhutbah. Ketika Nabi dibuatkan mimbar yang lebih tinggi supaya orang boleh nampak, maka Nabi pun berdiri di atas mimbar. Al-jidh' itu, batang pokok korma itu ditinggalkan daripada kebiasaannya untuk Nabi bersandar pada batang pokok korma itu ketika menyampaikan khutbah. Nabi ketika berada di atas mimbar itu jidh' itu batang pokok korma merintih menangis. Sehingga suara tangisan ini semakin lama semakin keras sehingga mengganggu suara Nabi ketika Nabi berkhutbah. As-sahabat tengok kanan tengok kiri nak tahu sumber tangisan itu daripada mana? Didapati daripada pokok korma itu, batangnya sudah kering, bukan korma hidup. Nabi turun daripada mimbar, dihampiri itu. Kemudian kata as-sahabah mengatakan, kami boleh gambarkan macam mana Nabi menenangkan kepada batang pokok korma yang merintih menangis itu, umpama seorang ibu yang menenangkan kepada bayinya. Ibu kalau nak tenangkan bayi menangis, ya kan? Nabi saat meletakkan bibirnya atau macam berbisik dan meletakkan telinganya seakan-akan berbual. Kemudian setelah itu barulah Nabi bagi tahu, ini pokok korma tadi menangis disebabkan tidak lagi berdekatan dengan aku. Maka aku bagi pilihan kepadanya untuk ku kembalikan hidup di dunia dengan buah sampai selama-lamanya, atau menjadi pokok di surga. Maka dia ridha untuk menjadi pokok di surga, baru dia tenang. Kalau aku tidak tenangkan, kata Nabi, akan menangis sampai hari kiamat. Ini tidak ada terjadi kepada siapa saja daripada para anbiya kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Faham dong? Makanya kita ini adalah merupakan bahagian Nabi yang teragung, terulung, yang kita perlu menghargai nikmat Allah kepada kita untuk menjaga hak Nabi tersebut. Bukan nak tunjuk kita bangga, tapi jaga hak itu. Supaya kita menjadi umat yang hebat juga dengan Nabi yang hebat. Faham tom? Wahakadha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam diberikan oleh Allah tongkat untuk berubah menjadi ular. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tongkat tapi ranting kering berubah untuk menjadi pedang dan berkekalan sampai wafatnya Nabi. Yang diberikan tongkat itu kepada salah seorang sahabat Nabi yang diberikan pedang itu kepada salah seorang sahabat Nabi dan dinamakan dengan Al-Aun. Nama pedangnya, perubahan daripada ranting menjadi pedang. Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan pukul kepada lautan, kemudian terbelah menjadi
dua. Dan barulah Bani Israel menyeberang lautan tersebut. Tapi diberikan kepada baginda Rasulullah ketika Nabi menghantarkan tentera untuk berperang. Nabi hantarkan beberapa orang sahabat yang diketuai oleh salah seorang daripada sahabat Nabi, dan perjalanan itu mesti menyeberangi kepada lautan sementara tak ada perahu untuk menyeberangi. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mentaskhir kepada lautan ini untuk boleh dilalui. Maka dengan itu dia mengatakan bismillah, maju ke hadapan, dipijak dengan kaki kudanya, bunyinya macam pijakan kepada batu. Walaupun yang dipijak air, berjalan di atas air itu. Di antara yang ikut Sayyidina Abu Hurairah. Yang ikut Sayyidina Abu Hurairah, itu musuh sebelah sana, tengok orang jalan di atas air tak jadi perang. Keajaiban nampak ini bukan Rasulullahnya, sahabatnya. Apatah lagi yang ada kepada sahabat daripada keajaiban tidak lain dan tidak bukan serpihan daripada kemuliaan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat tak akan dapat itu benda tanpa Rasulullah. Ini justru menunjukkan bagaimana kemuliaan Rasulullah dengan apa yang Allah berikan kepada pengikut Rasulullah SAW. Dan ini juga bahagian daripada al-karamah, perkara yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dekat dengan Allah daripada kalangan para aulia. Di antara mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang kena penyakit buta dan menghidupkan orang mati. Baginda Rasulullah bukan menyembuhkan orang buta, tapi menyembuhkan mata yang keluar daripada tempatnya. Bukan buta. Ini sudah tak boleh. Kalau buta matanya masih ada di situ. Ini matanya keluar. Sayyidina Qatadah ketika berjihad dalam perang Badar, saya ingat. Matanya terkena senjata dan terkeluar ini. Masih sangkut dengan darah yang mengucur. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata saya. Kemudian diambil oleh Nabi, dikembalikan. Kata Abu Qatadah mengatakan, setiap kali kalau ada perkara yang menyebabkan mata saya sakit, mata yang dikembalikan oleh Nabi tak sakit, yang sebelah saja sakit. Itu hadis yang di dalam Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, bab salat hajat. Orang buta datang kepada Nabi minta didoakan sembuh. Apa Nabi buat? Diajarkan doa oleh Nabi, orang itu suruh berdoa, suruh berwudu, salat 2 rakaat hajat, diajarkan doanya oleh Nabi, selesai doa, dia sembuh, boleh melihat. Adapun menghidupkan, ini mukjizat Nabi SAW, lebih hebat daripada Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa menghidupkan orang mati. Nabi Musa pun juga menghidupkan orang mati dalam masalah lembu yang disuruh sembelih itu kan. Baginda Rasulullah SAW yang dihidupkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, jasadnya masih ada dan masih lengkap. Baginda Rasulullah SAW makhluk yang sudah mati, yang sudah terpotong-potong, masih boleh bercakap kepada Nabi SAW dalam keadaan tak kembali sempurna. Dalam kisah apa itu? Ketika Nabi dalam peperangan Khaybar, Nabi dihidangkan oleh seorang perempuan Yahudi, zira, itu kaki kambing yang bagian hadapan. Sebab itu yang paling disukai oleh Nabi. Yahudi masak untuk Nabi, diberi racun untuk membunuh kepada baginda Rasulullah. Diletakkan di hadapan Nabi. Nabi ambil, sahabat Nabi pun ambil di hadapan Nabi. Ketika diangkat oleh Nabi untuk dimakan, sahabat itu pun ambil dan makan. Itu daging yang dimakan atau diletakkan oleh Nabi di mulutnya untuk dimakan, daging itu bercakap, ya Rasulullah la ta'kulni fa inni masmum. Ya Rasulullah, jangan kau makan aku diracun. Itu daging bercakap. Sudah dengar rempahnya lagi itu daging. Tidak ada satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mana-mana para nabi kecuali diberikan yang lebih hebat kepada Nabi Muhammad SAW.
Ini bukan sekedar dongeng saja untuk kita seronok dengar, tapi dia ada tanggung jawab, responsibility daripada kita. Orang kampung saya cakap macam itulah. Macam mana kita meletakkan Nabi ini yang disanjung oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, diberikan segala-galanya oleh Allah. Kita menempatkannya macam mana? Hubungan kita dengan Nabi itu macam mana? Mesti ada satu benda yang kita kena mesti tunjukkan kalau kita dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi yang disayang oleh Allah, kita adalah berada di saf yang pertama untuk mengikut kepada beliau. Faham dong?